Merapat kedudukan pala di belakang Abang Tan. Abang Tan cuba menyesuaikan kelajuan dan juga cuba merapat kemungkinan dengan tanah untuk tidak dipuntas oleh pala. Satu minit lagi untuk ditambahkan. Semakin sengit, semakin hangat. Adakah Abang Tan berjaya mempertahankan kedudukan pertama daripada merapat oleh pala? Jadi siapa lagi yang akan memberikan saringan kepada mereka berdua ini? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Rakan Lepak Santai. Untuk tidak membuangkan masa, kita pergi ke rangkuman yang pertama. All smiles, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Ooh yeah. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to pay. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Lay down, only alone. King of Stock adalah satu perlumbaan yang diilhamkan oleh saya dan menjalinkan kerjasama dengan SZRC sebagai track rasmi untuk perlumbaan yang pertama ini. So, perlumbaan ini hanya dibuka kepada pelumba-pelumba yang meminati kategori stok sahaja, di mana ada beberapa kategori, sebanyak 5 kategori lah. Boleh dikatakan yang kita tawarkan untuk pelumba-pelumba iaitu M chassis, FF ataupun FWD. Ini satu lagi kategori yang ditaja khas oleh Ayu iaitu SNRC Special. Stok touring 17.5 dan juga stok touring untuk 13.5. So seramai lebih kurang dalam 40 pelumba lah lebih kurang yang datang menyertai perlumbaan ini. So untuk perlumbaan ini ramai pelumba-pelumba daripada kawasan sekitar di Lembah Kelang, dan ada juga pelumba yang datang daripada Seremban, daripada Johor dan juga daripada Ipoh. Itu pun dalam 2-3 orang lah. So kita lihat keputusan-keputusan yang telah terhasil daripada perlumbaan King of Stock ini ya, di mana kita mulakan dengan M chassis. Dan perlumbaan ini tertumpu kepada 3 pelumba sebenarnya, iaitu AK, Halim dan juga Hafiz Syahrin, yang mana memberikan saingan yang begitu sengit untuk kedudukan podium, di mana untuk kedudukan TQ jatuh kepada AK, manakala Halim kedudukan yang kedua, Hafiz Syahrin ketiga, Ipin kedudukan yang keempat, Wak Ros kedudukan yang kelima, manakala Melencai hanya mampu menduduki tangga yang keenam. Manakala untuk keputusan FF ada 9 pelumba, tetapi hanya 7 pelumba sahaja yang berada di kedudukan MN, memandangkan kedudukan staging dan juga kedudukan yang agak sempit di SZRC. So kita tidak boleh nak letak sehingga 10 pelumba.
hanya 7 pelumba saja untuk A-man. Di mana untuk A-man ini ada 2-3 pelumba yang mencuri tumpuan seperti Haikal Bahrain, Halim, Joe Aziz dan tidak lupa juga kepada Zaki yang memberikan saingan untuk kedudukan podium. Tetapi untuk pemenangnya adalah Haikal Bahrain. Manakala Haikal Bahrain juga adalah sebagai TQ, manakala dicucuk rapat oleh Halim yang memberi saingan untuk kedudukan podium untuk kedudukan yang pertama, tapi beliau gagal untuk menyaingi kepatasan Haikal Bahrain, di mana Halim hanya mampu menduduki tangga yang kedua. Joe Aziz hanya menduduki tangga yang ketiga, tidak memberikan saingan yang rapat tetapi cukup menduduki tangga yang ketiga, manakala Zaki kedudukan yang keempat, saya hanya menduduki tangga yang kelima, Siputan keenam, manakala Along di kedudukan yang ketujuh. Okey, untuk keputusan berikutnya adalah keputusan untuk SNRC Special. Okey, untuk SNRC Special ni kita buka kepada pelumba-pelumba yang hanya memiliki kit SNRC. MTS tak termasuk dalam kategori ini. Hanya SNRC sahaja, di mana kita buka kepada 17 turn dan juga 13 turn lah main sekali. Okey, so dalam kedudukan ini hanya ada 2 pelumba je yang sebenarnya memberi saingan yang cukup rapat, yang cukup kuat, iaitu AK dan juga Arif. Arif daripada Ipoh Manakala juara pada perlumbaan pertama, iaitu perlumbaan fun race di SZRC sebelum ini, Yozo hanya menduduki tangga yang keempat. Manakala Siputan tangga yang ketiga, AK TQ untuk kali yang kedua selepas TQ di MCSIS sebentar tadi, manakala Arif di kedudukan yang kedua. Okey, untuk keputusan berikutnya adalah untuk kategori 17.5. So untuk kategori ini amat sengit. Okey, untuk 17.5 turn ini para pelumba diberikan kebebasan lah untuk menggunakan body shell touring ataupun body shell apa-apa body shell lah, tapi kebanyakannya menggunakan body shell touring dan body shell GT lah. So untuk kategori ini ada 2 pelumba sebenarnya yang diberikan perhatian khusus kerana memiliki kepatasan yang luar biasa untuk kategori 17.5, sebab kategori ini beliau ada pelumba yang mampu mencatat masa yang 14 second begitu mengagumkan. Okey, perhatian sebenarnya diberikan kepada AK dan juga Syam Sakura, di mana Syam Sakura telah berjaya untuk menjadi time qualifier, manakala AK bersaing rapat pada pole kedudukan di petak yang kedua di belakang Syam Sakura. Okey, untuk kategori ini kehangatan bermula daripada hit yang pertama lagi di mana AK dan juga Syam Sakura saling bersaing untuk kedudukan TQ, di mana akhirnya Syam Sakura berjaya, dan pada final yang pertama, final yang kedua dan juga final ketiga, persaingan antara 2 pelumba ini memang diberikan perhatian oleh kebanyakan rakan-rakan lah, yang mana yang telah mencongak-congak siapa yang akan memenangi perlumbaan ini. Tetapi tiada siapa pun yang menyangka perlumbaan ini dimenangi oleh Fitri. Fitri langsung tidak diberikan orang kata apa, highlight bahawa beliau akan memenangi perlumbaan ini. Tetapi apabila gajah sama gajah ni bergaduh, so sang kancil ni datanglah mengambil kesempatan. Dan inilah yang terjadi apabila keputusan penuh dimenangi oleh Fitri, dan kedudukan yang kedua adalah AK, manakala Syam Sakura hanya berjaya menduduki tangga yang ketiga. Hafiz Syarin kedudukan yang keempat, Nizam JB agak malang hanya mampu menduduki tangga yang kelima, Zaki keenam, manakala Abawan di kedudukan yang ketujuh. Okey, satu lagi kategori yang begitu sengit, di mana di sinilah
pelumba-pelumba handalan sebenarnya berada, di mana seperti Hafiz Navy, Adik Haikal, Irfan KB, pelumba baru di SZRC ya. Zai, Fitri, ini bukan Fitri yang 17 tadi, ini Fitri ada Fitri SZRC, yang rambut panjang tu. Joe Aziz dan juga saya. Tapi saya untuk perlombaan ini final saya tak jalan lah. Sibuk memberikan komentar-komentar pada final-final yang hangat sebentar tadi ya. Okey, untuk kategori ini tumpuan sebenarnya pada Adik Haikal. Tetapi Adik Haikal pada kali ini dia tidak menggunakan genre yang sering beliau gunakan. Dia hanya menggunakan Tamiya TA08 untuk persaingan King of Stock yang pertama ini ya. Untuk kategori ini TQ adalah Hafiz Navy. Tidak ramai yang menyangka Hafiz Navy berjaya menduduki kedudukan TQ, tetapi beliau menduduki TQ dengan kepantasan terpantas untuk track ZRC ini dengan kepantasan 14.299. So untuk pertandingan ini, pada final yang pertama Hafiz Navy memenanginya, pada final yang kedua Adik Haikal, dan final yang ketiga jelas dilihat bahawa Hafiz Navy dengan jentera barunya ini mempunyai kekuatan dari segi kepantasan, skill, cornering, semuanya beliau tapau. Sehingga Adik Haikal hanya mampu mengikuti sahaja, tidak berjaya langsung untuk menyaingi kepantasan yang dimiliki oleh Hafiz Navy pada final yang ketiga. Memang kali ini Hafiz Navy betul-betul balon untuk memastikan beliau mendapat kedudukan podium dan juga TQ untuk tahun ini ya. Mungkin tak berjaya untuk di track-track lain, tetapi beliau kali ini betul-betul rasanya Bunggen dan beliau ni amat serasi lah. Okey, Adik Haikal hanya mampu kedudukan yang kedua, Irfan kedudukan yang ketiga, Zai keempat, Fitri kelima, Joe Aziz keenam, manakala saya tak beraksi. Tapi dapatlah juga nombor 7 kan. Okey, untuk King of Stock ini kita merancang untuk melakukannya lagi, dan rancangan yang kita buat adalah lebih pada 25 Disember lah. 2022, dan kita harapkan persaingan pada race yang kedua pada kali ini akan lebih hangat, di mana ramai pelumba-pelumba yang memberikan respon yang positif untuk menyertai perlumbaan ini ya. So selesai sahaja King of Stock yang pertama ini, kita telah meraihkan pelumba-pelumba yang telah digelar King ini, di mana kita telah mewujudkan satu Wall of Fame di SZRC, di mana kita meletakkan gambar-gambar mereka dan juga masa-masa terbaik mereka untuk menjadikan sebagai idola lah kot, ataupun rujukan pada pelumba-pelumba yang datang ke SZRC untuk menewaskan masa-masa yang telah dibuat oleh mereka pada perlumbaan yang pertama. Okey, kita pergi ke rangkuman yang kedua. Selepas King of Stock pada 4 hari bulan 9, saya telah diamanahkan untuk
menjadi transpondemen di perlumbaan E-Santai pada 8/9 di Putrajaya. Ini adalah perlumbaan kedua E-Santai di mana saya diamanahkan untuk menjadi PT Man, di mana organizer utamanya adalah Azrin. So untuk perlumbaan ini lebih banyak pelumba-pelumba handalan menyertainya. Dan jelas dalam perlumbaan ini ada 2 pelumba yang betul-betul mendominasi perlumbaan ini, iaitu Bashir dan juga Farouk untuk kategori teragi dan juga bagi. Okey, kita lihat sedikit sedutan daripada perlumbaan di Putrajaya ini. Okey. Bashir diharapkan dipukul oleh Farouk dan juga Rumiza. Abang Farouk tiba tahu kesimpulan jauh merupakan Bashir untuk itu untuk memastikan bahawa mampu mengimbangi kebatasan yang dimiliki oleh Bashir sebelum beliau melakukan sebarang SOP ataupun peningkatan. Perlumbaan ketiga Rumiza antara Azrin dengan Hakim Anas Azrin 7 Nas 8 untuk sentuhan adalah Sport. Okey, 3 pelumba membentuk satu grup yang pertama, iaitu Bashir, Farouk dan juga Rumiza. Pertempuran antar kombinasi antara Eri dan juga Bashir, di mana masih dipantas dimiliki oleh Bashir adalah 4-0-4-5, manakala Farouk 4-0-4-3-7. Nampaknya buku Rumiza agak ketinggalan dalam untuk menemukan pertama atas masa pertama daripada Bashir. Masih hanya tinggal Eri Farouk. Kalau itu Rumiza terpaksa bersaing dengan Azrin ya. Eri Farouk masih lagi merapat menjadikan Bashir dengan kesukaan saat. Belum lagi ada saudara temannya agresif ataupun attacking yang juga dilakukan oleh Eri Farouk. Ada sedikit kesilapan oleh bagaimana masih mencuba untuk kekal mengimbangi pelajar dan memiliki oleh Bashir. Terbalik ke sana Eri Farouk. Rumiza mengejar merampas kedudukan Bashir. Beliau telah melakukan kesilapan dan ketika ini beliau agak sukar untuk mengejar kebatasan yang dimiliki oleh Bashir dan cuba untuk mencari kategori ini ya. Tapi permainan terakhir Eri Farouk telah mengenai benda ini satu bukaan patah di S70. Penangan itu berjaya sekali. Mampu saingan daripada pelumba hebat seperti Bashir. Dan pada hari ini juga termasuk berusaha keras untuk mengekang nafsu daripada Bashir untuk menyanyi 2 kategori ya. Terbalik suatu lagi Eri Farouk. Namanya beliau telah ditintas oleh Rumiza. Sebagai harapan kedudukan Eri Farouk dan juga Bashir pada 6 saat pada 3 saat. Nampaknya Eri Farouk meningkatkan keraguan kekal dengan 79 saat untuk 2-3 gelap. Bashir buka dengan 41 saat. Hampir kembali di sana Bashir. Masih lagi berjaya mengendalikan kendaraan beliau dengan begitu baik. Saat Bashir
di hadapan Eri Farouk, semakin merapat kedudukan Eri Farouk di belakang Bashir. Oke, terima kasih teman-teman memberi lawan kepada Bashir. Berapa yang punya saya? Ada satu lagi pemakai yang perlu dipintal oleh Eri Farouk. Aku belum betul. Semakin merapat kepada Eri Farouk di belakang Bashir. Oke, keadaan di minit-minit yang terakhir ini nampaknya sedikit genting di mana kedudukan Eri Farouk semakin merapat dengan kedudukan Bashir. 8 menit telah berlalu, ada 2 menit lagi untuk ditamatkan. Satu perlima saat itu masuk antara Bashir dan juga Eri Farouk semakin rancak mengejar kedudukan Bashir. Tidak perlu lakukan kesalahan kesilapan, semakin merapat. Tinggal lebih bersama 30 tahun ini bagaimana? Bahwa masalah tadi depan hanya besar. Kodol yang diambil oleh Bashir. Lompatan yang pertama adalah selamat. Untuk hambatan kedua dan juga ketiga semakin merata kedudukan Eri Farouk tinggal lebih kurang 1 menit 20 saat saja lagi untuk ditamatkan. Apakah mampu Eri Farouk menang perlombaan ini dan meminta kedudukan Bashir menjadi kelompok pertama yang mengapikan kemenangan Bashir. Putra ini bagaimana? Nampak tindakan belum lagi. Mulai telah berlalu harus 1 menit lagi untuk ditamatkan. Ini adalah menit-menit terakhir atas untuk pelanggaran di sana. Masih lagi belum berjalan. Lompatan selamat untuk 2 perlombaan ini. Tinggal lebih kurang 30 saat lagi untuk ditamatkan. Kalau perlu melakukan sesuatu. Satu perlu melakukan kedudukan ini untuk menjalani perlombaan ini. Persaingan semakin menggetarkan. Oke, semakin bergerak. Nampak seperti tadi Bashir berasa sambut tapi dibantu oleh pelanggaran yang ada. Ada satu pertumpah Eri Farouk mampu menyanyi kemampuan yang dimiliki oleh Bashir, tetapi ini adalah leg yang terakhir. Bashir finish, Eri Farouk finish, Nas finish, Azrul finish, Abdul finish, Azrul finish. Untuk santai pada kali ini ya, kehebatan Bashir sukar untuk disaingi ataupun ditandingi oleh mana-mana pelumba termasuk Eri Farouk sendiri. Walaupun Eri Farouk berjaya menduduki kedudukan yang kedua untuk 2 perlumbaan iaitu tragi dan juga bagi, tetapi beliau masih lagi gagal untuk menyaingi ya kehebatan yang dimiliki oleh Bashir. Meninggalkan jauh pelumba-pelumba lain untuk memenangi 2 kategori iaitu tragi dan juga bagi. Okey. Untuk kategori SCT di nasib baik Bashir tak ada dalam kategori ini. Kalau tidak rasanya dia juga menang gamaknya. Okey, kedudukan yang pertama adalah Hakim. Nas kedudukan yang kedua, manakala Muhammad Zuhelmi di kedudukan yang ketiga di mana hanya 7 pelumba saja yang berada dalam kategori ini. Okey, manakala untuk keputusan tragi pula seperti yang saya maklumkan tadi, kehebatan Bashir ini sukar untuk disaingi oleh mana-mana pelumba, di mana pada final yang pertama Bashir memenangi, tetapi Eri Farouk cuba memberikan saingan memenangi pada final yang kedua. Pada final yang ketiga Eri Farouk terus tenggelam dengan kehebatan Bashir. Bashir berjaya merangkul kedudukan yang pertama, malah
beliau juga ditabalkan secara automatik memenangi perlombaan ini. Okey, selanjutnya untuk kategori bagi, seperti biasa, pemenangnya adalah Bashir. Okey, memenangi pada perlombaan yang pertama, memenangi pada perlombaan yang kedua, langsung tidak dapat disaingi oleh Eri Farouk. Cuma pada final yang ketiga lah beri peluang pada Eri Farouk menang, kerana Bashir pada waktu itu telah ditabalkan sebagai pemenang. Okey, seterusnya kita ke rangkuman yang ketiga. Siri bagi jelajah utara akhirnya sampai ke pelabuhan yang terakhir, iaitu di Kuala Kedah. Dan persaingan dan pertandingan pada kali ini di Kuala Kedah mendapat sambutan pada saya amat luar biasa, kerana ramai pelumba-pelumba daripada Kedah, malah mendapat sokongan daripada pelumba-pelumba daripada Penang, Perak, juga sedikit daripada Selangor, dan ada juga yang datang daripada Melaka. Okey, untuk kategori EP, okey, sebenarnya EP ni persaingan besar ataupun persaingan sengit je datang daripada dua pelumba, iaitu Man Wafer dan juga Carol Azrul. Pada waktu perlombaan ini sebelum dilangsungkan, kedudukan pertama adalah dari segi pengurutan mata, kedudukan pertama adalah Man Wafer. Hanya kelebihan satu mata sahaja di hadapan Khairul Azrul yang menduduki tangga yang kedua pada waktu itu, dan ada beberapa pelumba lagi lah, 3 dan juga 4. Dan highlight memang diberikan pada dua pelumba ini, kerana mereka berdua yang akan menentukan siapakah pemenang mutlak untuk siri jelajah utara ini. Di hari perlombaan, untuk qualifying saja kita dapat melihat bagaimana Man Wafer dan juga Carol Azrul begitu struggle untuk menyaingi pelumba-pelumba handalan yang lain seperti Daniel Faiz, satu lagi pelumba daripada Pulau Pinang, Muhammad Asi, yang betul-betul memberikan saingan untuk perlombaan siri perlombaan yang keempat dalam siri jelajah utara ini, di mana walaupun persaingan antara dua pelumba Man Wafer dan juga Khairul Azrul ini kelihatan, walau bagaimanapun jelas pada waktu tersebut kita nampak ada dua pelumba yang mampu memberi saingan pada final. So TQ adalah Khairul Azrul, last minute dapat TQ. Tapi pada perlombaan final, highlight yang kita berikan ataupun tumpuan yang kita ingin lihat pada dua pelumba Man Wafer dan Khairul Azrul tidak menjadi. Tetapi persaingan Daniel Faiz dan juga Mamat daripada RC betul-betul memberikan impak yang cukup besar, di mana Man Wafer dan Khairul Azrul long lie tidak mampu mengejar dua pelumba ini yang begitu pantas sekali. Dan akhirnya untuk perlombaan
final EP bagi ini keputusan penuh. Kedudukan yang pertama adalah Daniel Faiz. Yang kedua, Mamat Arsi daripada Pulau Pinang. Ketiga, Man Wafer. Khairul Azrul hanya mampu untuk ke tangga yang keempat. Walaupun mereka mempunyai mata yang sama, tapi kejuaraan ini kita berikan kepada Khairul Azrul kerana beliau memiliki 2 time qualifier. Untuk kategori bagi Zaki Captain telah ditabarkan sebagai pemenang dan beliau juga adalah TQ untuk perlumbaan ini manakala Ridwan Saim kedudukan yang kedua, Zuhazli Syam ketiga, Ayu keempat, Cik Lan hanya mampu untuk tangga yang kelima, Nur Mizan ke-6, Hafiz Kamin ke-7. Wow, Hafiz Kamin nampaknya betul-betul memberikan saingan untuk perlumbaan Seri Jelajah Utara pada track yang terakhir ini. Hasbullah di kedudukan yang ke-8, Pok Nick pelumba tempatan di kedudukan yang 9, manakala Faizal Shah di kedudukan yang ke-10. Walau bagaimanapun, Cik Lan dengan pengurutan matanya yang cukup besar gagal disaingi oleh mana-mana pelumba untuk mengatasi mata beliau. So Cik Lan telah dilantik Cik Lan telah ditabarkan sebagai pemenang keseluruhan untuk kategori GP bagi untuk Seri Jelajah Utara kita pada tahun 2022. Okey. Daripada Kedah kita turun ke Pulau Pinang. Nampaknya persaingan terbuka kembali. Okey, Abang Tan boleh diharapkan. Pala di belakangnya sedang memberi atakan. Okey, dan dua kali kita melihat Abang Tan memimpin perlombaan. Biasa rapat oleh Pala ketiga ini. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Abang Tan belum meninggalkan kelajuan. Kami adalah perlombaan perlombaan terakhir. Abang Tan, kemenangan ini akan memastikan anda digelar sebagai juara walaupun Simen memang kita pasti dapat melakukan kehebatan seperti anda. Okey, walau juga yang kedua, Abang Tan sebagai meninggalkan kelajuan. Ini kita 8 hari. Untuk cuba meminta suara benar dekat berjaya, belum lagi. Okey, nampaknya kalah pula. Dan cuba okey nampaknya sini sore yang berjaya meminta. Bagaimana saya tidak pasti. Adakah Abang Tan masih diharapan? Agak keras. Kemenangan tersebut, Abang Tan masih lagi harapan. Kereta yang agak santai itu di belakangnya kereta bawah negara. Farid. Jadi yang ketiga, okey ketiga ini Zarul datang merapat perlombaan daripada Kuala Lumpur ini. Pasti akan memberikan saingan dan juga atakan sengit kepada dua pelumba di harapannya. Okey. Set. Shot. Kita lihat apakah yang berlaku sebenarnya. Okey, minit yang ketiga ada 2 minit lagi untuk ditamatkan. Okey, pertanyaan. Okey, nampaknya Zero telah berjaya meminta taklah. Dan ketiga ini Zero. Okey, Zero dipotong kembali. Nampaknya persaingan masih lagi terbuka. Okey. Ada 1 minit 30 saat lagi untuk ditamatkan. Taklah masih lagi cukup mengejar kedudukan Abang Tan. Saingan terus. Kehangatan perlombaan semakin meningkat. Penyokong Abang Tan memberikan dorakan agar beliau mengenai perlombaan ini. 1 saat beza antara. Okey, semoga merapat kedudukan kalah di belakang Abang Tan. Abang Tan cuba menyesuaikan kelajuan dan juga cuba merapat kemungkinan dengan tanah untuk tidak dipuntas oleh Pala. 1 minit lagi untuk ditamatkan. Semakin sengit, semakin hangat. Adakah Abang Tan berjaya mempertahankan kedudukan pertama daripada lepas oleh Pala? Tiada siapa lagi yang akan memberikan saringan kepada mereka berdua ini. Teman agak ketinggalan di kedudukan yang ketiga, keempat atau kelima. Ada lebih kurang 3% lagi yang dipintas oleh Pala. Kesilapan yang dilakukan oleh Abang Tan.
Okey, tiga ini Abang Tang pula. Abang Tang. Tinggal kurang 10 saat saja lagi masa sebenar akan tamat. Ini adalah masa-masa terakhir. Abang Tang untuk mengejar kedudukan 14 merampas dari kedudukan yang pertama yang dipegang begitu lama. Dah, boleh share? 10 minit. 7 minit. Abang Con, pelumba veteran. Kalau di Penang mereka gelar Abang Con ni otai lah. So sudah lama sebenarnya beliau dalam RC touring ini, dan kali ini nampaknya beliau betul-betul memberikan saingan dan betul-betul ingin mendapatkan kemenangan walaupun simen, tapi pasti sekiranya beliau betul-betul menjadi juara, itu adalah kenangan paling manis bagi beliau. Tapi malangnya sedikit kesilapan. Beliau hanya mampu dudukan yang kedua. Walau bagaimanapun, perlumbaan ini telah memberikan yang kesan lah pada Abang Con, di mana memberikan lebih semangat untuk beliau terus beraksi dalam usia-usia yang semakin meningkat ini. Okey, untuk MNC Batu Kawan yang ketiga ini, PPRCC yang diketuai ataupun presidennya Tuan Mael memberikan hospitality yang cukup baik dan juga mempersiapkan trek itu dengan cukup sempurna. Walaupun sebelum ini trek ini agak kurang dia punya grip, tetapi atas sokongan daripada rakan-rakan dalam PPRCC itu sendiri memberikan trek pada kali ini cukup bersedia untuk menerima saingan daripada pelumba-pelumba daripada seluruh negara untuk MNC kali ketiga ini ya. So untuk pelumba untuk kategori MNC kali ini hanya satu kategori saja yang tidak dapat dilaksanakan, iaitu truk kerana tak cukup koram. Okey. Untuk perlumbaan-perlumbaan lain, di mana untuk kategori FF seperti biasa, Wong Kok Wai adalah TQ untuk kategori ini. Manakala Syukri di kedudukan yang kedua, Haikal Bahrain di kedudukan yang ketiga. Nampaknya Haikal Bahrain ini telah mula meminati kategori ini memberi saingan pada sekiranya ingat pada rangkuman yang pertama tadi berkaitan dengan King of Stock, di mana Haikal Bahrain adalah juara, dan kali ini pada MNC beliau bukan yang ketiga di belakang Syukri dan juga Wong Kok Wai. Dan saya ingin lihat sekiranya Syukri ini boleh bersaing dengan Haikal Bahrain pada King of Stock kali kedua yang kita akan laksanakan pada 25 Disember nanti ya. Okey, untuk kategori GT 17.5. Ada suara-suara yang mengatakan sebelum ini Fitri memenangi perlumbaan King of Stock atas orang kata advantage daripada persaingan dua pelumba iaitu AK dan juga Syam Sakura, di mana beliau telah naik menangi perlumbaan ini kerana kemalangan yang terjadi antara dua pelumba ini ya. Tetapi kali ini dalam final MNC untuk MNGT, beliau menutup semua desas-desus dan juga kata-kata daripada hackers tadi, di mana beliau berjaya memenangi perlumbaan ini dengan cukup bergaya mengalahkan Rojak. Walaupun Rojak menduduki tangga memiliki title TQ, tapi beliau hanya menduduki tangga yang kedua. Fitri kekal utuh menduduki tangga yang pertama dan menjuari untuk kategori GT untuk MNC kali ketiga di Batu Kawan. Okey, untuk kategori stok pula. Okey, nampaknya Ayu dia tidak bersaing dalam kategori super stock. Beliau begitu berminati untuk
bermain di MN Stock dan beliau telah menjadi TQ untuk kategori ini dan juga juara, di mana Syukri langsung tak dapat menyaingi kepantasan Ayu. Oh, bukan sikit-sikit punya jauh, kena tinggi jauh. Okey, persaingan yang sebenarnya adalah dalam kategori Super Stock, di mana banyak pelumba-pelumba handalan seperti Syahrin, Michael Low, Peter tidak ada dalam persaingan pada kali ini, di mana persaingan ini cukup terbuka kepada mana-mana pelumba untuk memenangi. Terutamanya kepada Wong Kok Wai, Adik Haikal, Aziz Amri, William Tiong, Jadom, Mike Lim pun ada, Rizkan, Haikal Barin, Hafiz Nevi dan juga Afad. Ini adalah semua pelumba-pelumba yang mampu memberikan saingan untuk kedudukan podium. Okey. So, untuk persaingan ini dengan ketiadaan Michael Low khususnya, persaingan antara Adik Haikal dan Wong Kok Wai ini cukup bersaing, di mana hampir 1/3 Adik Haikal seperti mampu untuk memenangi perlombaan ini, tapi atas pengalaman dan juga skill yang dimiliki oleh Wong Kok Wai, Adik Haikal gagal untuk memberikan saingan kepada Wong Kok Wai. Manakala Aziz Amri dalam kedudukan yang ketiga, William Tiong keempat, Jadom kelima. Okey. Sebelum kita ke rangkuman yang terakhir, kita lihat dulu video ini. Tekor bola. Okey, berlaku kemalangan di belakang, walaupun tidak menyikas perhatian dua pelumba di hadapan ketika ini. Wong Kok Wai dan juga Adik Haikal yang kini bersaing untuk kedudukan pertama dan juga kedua. Siapa yang menyanyi perlombaan ini, beliau akan ditawarkan sebagai pemenang untuk kategori ini untuk MMC round ketiga di Batu Kawan. Okey, kedudukan ketiga adalah Hafiz Nevi, di belakangnya adalah Aziz Amri yang pasti akan memberikan saingan dan juga asakan kepada Hafiz Nevi untuk dapat kedudukan yang ketiga untuk mengejar dua pelumba di hadapannya, iaitu Wong Kok Wai dan juga Adik Haikal. Okey, Wong Kok Wai kereta yang berwarna krem, Adik Haikal adalah kereta yang berwarna putih. Ketika ini sedang berasak, sedang menerima asakan. Wong Kok Wai menerima asakan daripada Adik Haikal, yang mana beliau pasti akan cuba melepas kedudukan tersebut untuk menjuarai perlombaan ini pada MNC pertama, MNC kedua. Saingan antara dua pelumba ini berpihak kepada Wong Kok Wai. Sukar. Okey, bagaimana? Tidak lagi berjaya dipintas. Sedikit lagi untuk dipintas. Masih lagi dalam persaingan. Wong Kok Wai begitu berhati-hati untuk menutup ruang kepada Adik Haikal untuk memintas. Adik. Siap kita. Okey, persaingan masih lagi berlangsung. Masih lagi Wong Kok Wai di hadapan. Nampaknya ada sedikit jarak antara Adik Haikal dan dengan Wong Kok Wai. Persaingan sengit masih lagi akan berlangsung sehingga akhir perlombaan. Okey, nampaknya Azri Andre belum lagi berjaya memintas kedudukan Hafiz Nevi. Dan masih lagi sekali juga yang keempat. Nampaknya Hafiz Nevi begitu baik mempertahankan kedudukan ketiganya daripada dirampas oleh Aziz Amri. Persaingan yang hebat untuk dua pelumba kedudukan 3 dan juga 4. Kalau bagaimanapun ketika ini nampaknya Adik Haikal. Ada sesapan daripada Adik Haikal. 2 minit 10 saat. Masih ada lagi masa untuk Adik Haikal mengejar kedudukan Wong Kok Wai. Dan nampaknya ini adalah keputusan ataupun persaingan terbaik daripada Hafiz Nevi kerana berjaya mempertahankan kedudukan yang ketiga diasah oleh Aziz Amri. Masih lagi berjaya sehingga setakat ini. Wong Kok Wai sekarang ini dalam keadaan perlu meningkatkan kelajuan. Adik Haikal langsung tidak memberikan ruang kepadanya untuk berlari. Okey, diharapkan ada 2 baik maka adakah 2 baik maka ini akan memberikan kerjasama yang baik untuk 2 pelumba. Okey, meski minit yang ketiga ada 2 minit lagi menyelesaikan kemenangan ini. Wong Kok Wai ataupun Adik Haikal. Okey, terima kasih. Nampaknya
Hafiz Navy begitu baik pada perlumbaan terakhir ini masih lagi berjaya mengatakan kedudukan ketiga di asal rapat oleh Haji Amri, dan ketika ini masih lagi di kedudukan yang sama. Haji Hasan semakin melaju, masa terakhir ada angka 15.366, Hong Kong 15.409. Membuktikan ada angka semakin meningkatkan kelajuan, belum lagi berjaya di pitas ke-8 berlaku. Ada lagi kedudukan Hong Kong, sekarang kedudukan yang pertama. Persaingan 1 dan 2 begitu menarik. Manakala kedudukan 3, 4 juga nampakkan begitu juga. Okey, nampaknya Hafiz Navy terpaksa menarik diri. Ada masalah teknikal pada kenderaan beliau, mengurang kepada Haji Amri untuk berada kedudukan yang ketiga. Okey, itu dah ada Haikal pembakar agresif memberi asakan. Okey, ada Haikal dalam berjaya meminta sadarakan. Hong Kong yang ketiga ini, Hong Kong. Persaingan berlaku antara dua pelumba. Okey, ada Haikal masih lagi kedudukan yang berbeda. Tinggal lebih kurang 13 tahun lagi untuk ditamatkan. 13 tahun lagi untuk ditamatkan. Dan kawan memberikan segala-galanya untuk batas kedudukannya kembali daripada ada Haka. Ada Haka mempertahankan ini begitu baik sekali. Apakah yang telah berlaku? Okey. Ada Haka memberikan kembali kedudukan pertama itu kepada dan kawan minta kembali kedudukan pertama itu daripada ada Haka. Tapi ketika ini Haji Amri dihadapkan mengambil advantage daripada kesiapan 25. Dan kawan kedudukan yang kedua melainkan ketiga ada Haka berada pada yang keempat. Okay, Haji finish, Haji Amri finish, Philip yang finish, Adi Haikal finish. Okey, untuk rangkuman yang terakhir adalah satu perlumbaan di Putrajaya bagi iaitu Merdeka Challenge di mana organizer besarnya adalah Mr. Ku dan saya seperti biasa membantu beliau menjadi transponderman untuk melaksanakan perlumbaan ini ya. So untuk perlumbaan ini adalah perlumbaan menggunakan sistem Christmas tree. Dan ini adalah sistem pertama kali yang saya gunakan dan saya mendapat bantuan lah daripada Mr. Ku dan juga Sofian. Terima kasih kepada Sofian kerana membantu saya bagaimana untuk melaksanakan Christmas tree. Okey, so Alhamdulillah saya dapat laksanakannya dengan baik dan keputusan-keputusan yang seperti kita tahu amat berbeza lah dengan keputusan-keputusan daripada perlumbaan E-Santai kerana perlumbaan di sini kita ada GP ya. Okey, GP pun ada, EP pun ada. Untuk kategori EP di mana pelumba handalan Eri Farouk dan juga Syam Sakura pula dah. Eri Farouk dan juga Bashir tidak ada dalam kategori ini ya. Memberikan pelumba-pelumba lain seperti Kensan Nabil Sofian. Sofian pun ada berlumba sekali untuk cuba mendapatkan kedudukan terbaik ataupun podium. Di mana untuk EP final Ken Sang menjadi juara, Nabil kedudukan yang kedua, Sofian dalam kedudukan yang ketiga. Dengan ketiadaan Bashir dan juga Eri Farouk memberikan pelumba-pelumba lain kesempatan untuk merasa kemenangan di Putrajaya. Okey, manakala untuk kategori bagi pula. Okey. So, pemenang mutlaknya adalah Faris Amir. Reza di kedudukan yang kedua, Direksi dalam kedudukan yang ketiga. Okey, itulah serba sedikit. Dan satu lagi ingin dimaklumkan, trek bagi S30 di Jalan Kebun telah ditutup secara rasmi kerana ada masalah-masalah yang kita tak dapat elakkanlah. Dan saya mengucapkan takziah lah pada rakan-rakan S30 kerana kehilangan trek tersebut. Walau bagaimanapun baru-baru ini saya mendengar
Along tengah mencari tapak baru untuk dijadikan track untuk mereka, untuk S30 lah utamanya, bersaing dan juga jadi markas mereka lah di sana nanti. Dan kita doakan dan harapkan geng-geng S30 dan juga Along tabah dan harap mereka akan maju jaya pada masa-masa di hadapan. Okey. Setakat ini sahaja rangkuman kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa pada rangkuman yang akan datang. Adios.